Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Askina binti Nasin merupakan salah seorang pelajar dari Open University Malaysia yang berpusat di Keningau, Sabah. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Rakaman saya pada kali ini bertujuan untuk memenuhi kehendak tugasan bagi subjek HBEC 4403 iaitu Kemahiran Bersosial dan Perkembangan Moral Awal Kanak-kanak. Tugasan ini memerlukan pelajar untuk mengkaji sebuah filem yang bertajuk The Miracle Workers. Tugasan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang konsep dan teori psikologi sosial dengan menghubungkannya dengan kemahiran sosial dalam mengembangkan moral kanak-kanak. The Miracle Workers mengisahkan tentang kehidupan seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Helen yang mengalami masalah pendengaran dan penglihatan sejak kecil. Helen merupakan anak kedua dari pasangan Kapten Arthur Keller dan Kathy Keller. Keluarga Helen sangat menyayangi dan memanjakan Helen sehingga apa sahaja permintaan Helen ditunaikan. Oleh kerana ibu bapanya terlalu memanjakannya, perilaku Helen sering menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya. Setiap kali Helen memberontak atau marah, orang tuanya akan memberikannya makanan manis agar Helen lebih tenang untuk seketika, sehingga Helen terbiasa dengan keadaan seperti itu. Pada mulanya, ayah Helen memutuskan untuk menghantar Helen ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan bantuan bagi mengawal perilaku Helen, namun ditentang oleh ibunya dan Evelyn kerana sebelum ini mereka telah cuba menghantar ke rumah sakit jiwa tetapi ditolak. Setelah berbincang dengan ayah Helen, keluarga mereka telah menghantar surat kepada Dr. Chelsom, ketua di Institut Perkins untuk orang buta untuk mendapatkan bantuan. Setelah menerima surat daripada keluarga Keller, Dr. Chelsom telah memutuskan untuk menghantar Annie Sullivan yang mempunyai latar belakang yang hampir serupa dengan Helen untuk menjadi pengasuh dan mendidik Helen. Sesampainya Annie di kediaman keluarga Keller, ia disambut oleh keluarga Keller dengan harapan Annie dapat membantu Helen. Kedatangan Annie telah membuatkan Helen berasa sedikit terganggu dan membongkar semua barang di dalam bagnya hingga menemukan boneka patung yang membuatkannya sedikit tenang. Apabila melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Helen, Annie terus memberitahu nama boneka menggunakan isyarat tangannya itu D-O-L-L menggunakan bahasa isyarat dan membuatkan Helen berasa marah dan mengunci Annie di dalam bilik. Ketika sedang makan, Helen melakukan perkara biasa yang dilakukannya, yaitu mengambil makanan di setiap piring di meja menggunakan tangannya. Namun Annie tidak membiarkan Helen mengambil makanan di piringnya, membuatkan Helen merasa marah dan memberontak. Akhirnya Annie mengambil keputusan untuk meminta semua orang yang berada di ruang makan untuk memberikan peluang kepadanya untuk mengajar Helen adab ketika makan tanpa campur tangan daripada keluarga Keller. Dengan cara didikan Annie yang tegas, Helen telah berjaya belajar menggunakan sudu di piringnya dan melipat napkinnya sendiri. Walaupun keadaan ruang makan ketika itu berada dalam keadaan yang kucar-kacir disebabkan perilaku Helen yang melemparkan semua objek yang disentuhnya. Selepas itu, apabila ibu bapa Helen melihat keadaan anak mereka yang merasa takut dan tertekan disebabkan oleh Annie yang memberikan pengajaran kepadanya di ruang makan, keluarga Keller berasa anaknya dalam keadaan terancam dan memutuskan untuk memecat Annie kerana membuatkan anak mereka dalam keadaan sebegitu. Tetapi ditolak keras oleh Annie kerana merasakan Helen seharusnya dididik dan diberikan pengajaran kerana melihat potensi Helen yang mempunyai kecerdasan dan cepat belajar tentang sesuatu yang baru dipelajarinya. Setelah berbincang dengan keluarga Keller bersetuju memberikan peluang kepada Annie untuk mendidik Helen mengikut caranya. Justru itu, Annie telah meminta agar keluarga Keller untuk membenarkannya tinggal bersama Helen di sebuah gudang kecil yang tidak jauh dari rumah mereka agar ia berpeluang untuk memberi didikan kepada Helen tanpa kedua orang tuanya menggunakan caranya sendiri. Annie telah diberikan tempoh 2 minggu untuk mendidik Helen.
Keesokan harinya, Helen telah dihantar oleh ibu bapanya ke tempat yang dijanjikan dan memberikan kepercayaan kepada Annie untuk mengasuh dan mengajar anak mereka dalam tempoh masa yang dipersetujui. Pada awalnya, Helen merasa takut dengan suasana baru yang dialaminya karena ketiadaan ibu bapanya di sisi. Apatah lagi apabila mendapati ia tinggal berdua bersama Annie. Pada akhirnya, Annie telah berjaya untuk mendekati Helen dengan bantuan Percy karena timbul perasaan cemburu dalam diri Helen apabila Annie menggunakan tangan Percy untuk memberitahunya sesuatu. Sejak itu, Annie dan Helen telah membina hubungan mesra dan memudahkan Annie untuk mengajar Helen banyak benda baru sehingga Annie berjaya menggunakan isyarat tangan dan kemahiran mengait menggunakan benang. Setelah sampai tempoh yang dijanjikan, ayah Helen telah datang untuk menjemputnya untuk pulang. Namun Annie meminta untuk diberikan tempoh beberapa hari lagi untuk mengajar Helen karena Helen masih memerlukan beberapa waktu lagi untuk belajar dan memahami banyak perkara baru. Oleh karena ibu Helen tidak sanggup untuk berpisah lama dengan anaknya, permintaan Annie ditentang keras oleh Helen untuk memberikan tambahan hari seperti yang diminta oleh Annie. Helen telah dibawa pulang semula ke rumahnya oleh ayahnya karena tempoh yang diberikan oleh Annie untuk mendidik Helen telah berakhir. Ketika tiba waktu makan bersama keluarga Keller, tingkah laku Helen berubah semula kepada perkara biasa yang dilakukannya sebelum ini, yaitu memakan makanan menggunakan tangan. Namun perkara itu dihalang oleh Annie. Keadaan ini membuatkan Helen marah dan memberontak dengan menendang meja makan. Namun ibu bapa Helen meminta Annie membiarkan anak mereka untuk melakukan perkara yang disukainya. Ketika Helen coba untuk memakan makanan di piring Annie telah menghalang kemauan Helen menyebabkannya marah dan menyiram air ke arah Annie. Perbuatan yang dilakukan oleh Helen dirasakan tidak wajar dan Helen perlu bertanggung jawab ke atas perbuatan yang dilakukannya dengan membawa Helen untuk mengisi semula air ke dalam jug di luar halaman rumah dengan cara mengepam air. Annie telah berusaha untuk mengajar Helen untuk mengetahui yang disentuhnya ialah air, sehingga Helen mampu memahami apa yang diajarkan oleh Annie selama ini. Perkataan pertama yang dipahami oleh Helen ialah water, dan diikuti dengan perkataan-perkataan lain apabila Helen meminta Annie mengajarnya semula apa yang belum dipahaminya. Apabila mengetahui dan melihat sendiri perkembangan yang ditunjukkan oleh Helen, keluarganya merasa sangat gembira dengan perubahan yang ditunjukkannya. Setelah itu, Annie telah menjadi gurunya sehingga Helen memasuki Institut Perkins dan menjadi seorang yang berjaya berkat tunjuk ajar yang diberikan oleh Annie. Dalam cerita The Miracle Workers, Anna Sullivan memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik dan membentuk pribadi Helen. Berbagai usaha yang dilakukannya untuk memastikan Helen mendapat nilai pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena keadaan Helen yang sukar untuk dikawal, Anna telah menggunakan beberapa teknik dalam usaha mengajar dan membimbing tingkah laku Helen. Tingkah laku yang pertama ialah teknik kawalan diri. Telah digunakan oleh Anna agar Helen tidak melakukan perkara yang tidak diingini secara berterusan adalah dengan membimbing dan memberi hukuman terhadap suatu tindakan yang dilakukannya. Yang kedua ialah menggunakan teknik bimbingan. Anna juga menggunakan teknik ini bagi membimbing tingkah laku tidak wajar Helen agar Helen mengetahui tingkah laku yang ditunjukkannya adalah salah. Hal ini dapat dilihat apabila Anna membimbing Helen untuk makan di piring sendiri serta menggunakan sudu dan garpu untuk menyuap makanan ke mulut walaupun terpaksa membimbing Helen berulang kali. Anna tidak berputus asa membimbing Helen untuk tetap duduk di tempatnya ketika makan dan menerapkan tingkah laku yang betul kepada Helen. Seterusnya ialah peneguhan negatif digunakan oleh Anna bagi mempengaruhi dan memodifikasi tingkah laku Helen agar ia tidak mengulangi tingkah laku yang tidak diingini dengan berterusan. Bagi membimbing tingkah laku Helen, Anna telah membina hubungan positif dengan Helen bagi memudahkannya untuk mengasuh dan mendidik Helen dengan lebih baik. Dalam filem ini juga dapat dilihat sikap dan nilai yang Helen pelajari apabila Anna memberi pendidikan kepadanya. Perwatakan Helen dibina apabila berinteraksi sosial telah membantu Helen untuk membina perwatakan yang baik. Seterusnya ialah bertanggung jawab.
Bertanggung jawab ialah kesanggupan seseorang dalam menggalas tugas dan kewajipan dengan baik. Nilai bertanggung jawab dipelajari Helen apabila Anna meminta Helen untuk bertanggung jawab untuk mengambil semula sudu yang dilemparkannya ke lantai ketika Anna mengajarnya untuk makan menggunakan sudu. Nilai ini juga dipelajari apabila Anna meminta Helen mengisi semula air di dalam jug karena telah menyiram air ke badannya. Oleh karena sikap yang ditunjukkan oleh Helen adalah tidak wajar dilakukan, Anna telah meminta Helen bertanggung jawab ke atas perbuatan yang dilakukannya. Kesopanan. Seterusnya ialah nilai kesopanan. Kesopanan ialah sikap penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh seorang terhadap orang lain. Nilai bersopan santun dalam diri Helen dapat dilihat apabila waktu makan, Helen duduk dengan tertib dan menunggu Anna memberikannya sudu untuk menjamah makanan yang disediakannya. Hal ini membuktikan usaha Anna untuk memastikan Helen menjaga adab ketika makan telah berjaya dilaksanakan. Penerapan nilai ini dilakukan oleh Anna setelah peristiwa Helen yang makan menggunakan tangan di piring orang lain. Anna telah mencegah tangan Helen untuk makan daripada piringnya. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh Helen ketika itu dirasakan tidak bersopan. Oleh itu, Anna telah bertegas untuk mengajar Helen untuk menjaga sopan santunnya ketika berada di meja makan. Seterusnya ialah disiplin. Disiplin merupakan satu peraturan untuk membentuk seorang supaya berkelakuan baik dan patuh kepada peraturan. Dalam film ini, Helen telah mempelajari nilai dan sikap berdisiplin daripada Anna ketika berada di ruang makan. Adegan ini dapat dilihat apabila Anna berusaha mengajar Helen untuk makan menggunakan sudu di tempat duduknya sendiri. Seterusnya ialah nilai berkasih sayang. Nilai kasih sayang dapat dilihat apabila Helen mencium pipi Anna. Apabila Helen telah dapat memahami setiap perkataan yang diajar oleh Anna mempunyai makna. Nilai ini dipelajari apabila Anna mengajar perkataan dog, kemudian Anna membela anjing tersebut dengan penuh kasih sayang. Anna juga telah menyamai nilai kasih sayang ketika mendidik Helen dengan memberikannya pelukan dan kasih sayang kepada Helen walaupun Helen telah membuat kesabarannya hilang ketika mengajarnya perkataan yang diajarnya. Kesimpulannya, tingkah laku dan perkembangan nilai moral seorang kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial, yaitu pengaruh daripada ibu bapa, masyarakat, dan guru. Tingkah laku kanak-kanak akan meniru perilaku yang ditunjukkan oleh orang lebih dewasa sama ada secara positif atau negatif, karena hubungan sosial mempengaruhi nilai moral seorang kanak-kanak. Dalam film The Miracle Workers, dapat dilihat pengurusan tingkah laku merupakan elemen yang sangat penting untuk diurus agar kanak-kanak dapat membesar dengan keadaan yang positif dengan bimbingan orang yang lebih tua. Justru itu, keluarga dan guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah tingkah laku kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa atau guru perlu menggunakan beberapa teknik untuk mengawal tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Teknik pertama ialah menggalakkan kanak-kanak untuk berdisiplin ketika melakukan sesuatu. Oleh itu, bimbingan dan peneguhan perlu diberikan kepada kanak-kanak agar mereka dapat menunjukkan tingkah laku yang positif dalam semua aspek kehidupan. Akhir sekali, kemahiran sosial dan perkembangan moral kanak-kanak dipengaruhi oleh emosi dan sikap sendiri yang memainkan peranan penting dalam mengubah tingkah laku kanak-kanak daripada tingkah laku yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diingini. Selain itu, pendidik juga perlu menekankan penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran karena ia adalah asas pembangunan kepada pembentukan nilai pelajar yang bermoral dan beretika. Sekian dan terima kasih.